Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Sorry lama tak post sebab memandangkan minggu exam Jadi saya ambil masa sikit untuk ulang kaji. So, yang ni video untuk video untuk tajuk seterusnya iaitu chapter 7 quantum physics. Alright, dalam chapter ni awak diperkenalkan, ni tajuk baru untuk silibus KSSM abang awak, senior awak yang dulu-dulu tak ada belajar berkaitan dengan quantum physics lah. So awak dah belajar sedikit ilmu advance berkaitan dengan modern physics. Okay, apa beza modern physics dengan classical physics? Alright, so dalam chapter ni dibahagikan kepada 3 subtopik. 7.1 Quantum Theory of Light, 7.2 Photoelectric Effect, 7.3 Einstein's Photoelectric Theory. So dibagi kepada 3. Untuk video ni ataupun bahagian ni saya akan membincangkan 7.1 which is the Quantum Theory of Light. Okay, dalam subtopik ni our learning objective is to get these 5 goals. Okay, number 1 is to explain what is quantum theory of light. Kita akan bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan quantum theory of light, macam mana teori ni boleh arise, macam mana suatu teori ni boleh muncul, apakah yang berlaku sehingga tercetusnya suatu teori yang kita sebutkan ni. Kedua, to define the black body radiation, apakah yang dimaksud dengan black body radiation. Dan yang ketiga, investigate the quantum of energy and its formula. So untuk bahagian pertama ni, I guess saya akan membincangkan 3 daripada 5 ini sahaja. Okay, the rest part 2 or kalau lebih part 3 kita akan bincang berkaitan dengan define what is wave particle duality, apakah yang dimaksudkan dengan wave, particle, gelombang dengan particle, duality, maksudnya dia ada dua sifat tu. Okay. Dan yang terakhir kita akan solve beberapa soalan berkaitan dengan photon energy and power. Okay, kita pergi kepada first slide. So during your form 4, masa awak di tingkatan 4, sekejap saya tukar highlight. Okay, masa awak di tingkatan 4, you learn that electromagnetic spectrum is a continuous spectrum. Ingat di masa tingkatan 4 di bawah tajuk wave ataupun electromagnetism ke, tersilap saya lah, awak belajar bahawa ada pelbagai jenis, ada beberapa jenis electromagnetic wave yang disusun mengikut spektrum, dan spektrum itu adalah dalam bentuk continuous, bersambung-sambung. Okay, and all 7 of them, okay, are arranged in ataupun by different frequencies and wavelength, disusun dengan cara mengatur daripada wavelength paling rendah kepada wavelength paling tinggi, ataupun daripada frekuensi rendah ke frekuensi paling tinggi dalam bentuk satu susunan. Itu kita panggil sebagai electromagnetic spectrum. Ulang kaji sikit So susunan dia, kalau kita tengok pada gambar rajah ni, menyusun ataupun gambar rajah ni disusun ataupun electromagnetic wave di dalam ini disusun berdasarkan kalau kita tengok left hand side, frekuensi paling tinggi kepada frekuensi paling rendah. Okay, ni ulangan sajalah. Okay, frekuensi paling tinggi gamma ray ada frekuensi paling tinggi, radio wave ada frekuensi paling rendah. So vice versa, kalau saya nak cakap sebelah kanan ni, tadi saya sebut yang pertama ni frekuensi yang paling tinggi radio wave, frekuensi yang paling rendah. In another words, saya juga boleh cakap bahawa if we are moving from the left to the right hand side of this diagram, we can say that this is arranged from the shortest wavelength to the greatest ataupun longest wavelength.
Okey. Kerana apa yang awak belajar dalam tingkatan 4 dulu, kalau satu gelombang itu frekuensinya tinggi, nampak? Frekuensinya tinggi, maka wavelength gelombang tersebut adalah pendek. Okay, vice versa, if the frequency of that particular wave is lower ataupun low, it have large ataupun longer wavelength. Itu pair dia. Itu adalah pair dia. So, sedar tak sedar, we can say that all objects, semua objek emit electromagnetic radiation. Semua objek atas muka bumi ni semuanya akan memancarkan radiasi elektromagnet. Okey. Tetapi apa beza dia? Untuk objek yang sejuk dalam suhu yang rendah, they will emit wave with low frequency. Ni benda baru ni. Setiap objek yang sejuk dia akan keluarkan radiation, electromagnetic radiation. Tapi bezanya apa? Frekuensinya rendah. So cold object produce electromagnetic radiation with low frequency. Okay, contohnya apa? Radio wave or microwave. Maksudnya satu objek tu kalau suhunya rendah, dia boleh keluarkan radio wave ataupun microwave. Okay, itu maksud perkataan ni. Sebab dalam tajuk 7.1 ni ada banyak ayat, dan ayat tu awak kena tengok line by line. Line by line. Kalau tidak, it can be quite confusing. Okay, pair yang kedua, hot object. Objek yang sejuk pula. Objek yang sejuk akan memancarkan atau membebaskan gelombang ataupun gelombang yang mempunyai frekuensi yang tinggi. Contoh gelombang yang ada frekuensi tinggi adalah visible light and ultraviolet radiation. So, do human emit electromagnetic radiation? Yes. Okay. So, sebab kita ada suhu, so we emit electromagnetic radiation juga. Okay. So, untuk slide yang pertama ni, kita summarize sikit. Okay, dulu awak belajar bahawa awak dah ada satu spektrum electromagnetic radiation yang disusun berdasarkan frekuensi dan juga wavelength. Yang ni kenapa buku teks pancarkan figure 7.1 ni, sebab nak trigger sebalik apa itu radio wave, apa itu gamma ray, apa itu infrared, duduk dekat mana, frekuensi macam mana. Lepas tu dia keluarkan statement ini, nak merujuk kepada satu benda, nak memperkenalkan satu benda yang baru pada awak lah. Okey, rupa-rupanya tanpa kita ketahui, okey, dalam kajian yang lebih tinggi lagi, suatu objek yang sejuk memancarkan gelombang berfrekuensi rendah. Contohnya radio wave dan juga microwave. Okay, in other hands, hot object, objek yang panas, mengeluarkan gelombang berfrekuensi tinggi. Contohnya visible light dan juga ultraviolet radiation. Okay, so kita boleh summarize that di sebelah kanan figure 7.1 ni adalah objek-objek yang sejuk. Dia akan keluarkan radio wave, microwave untuk objek yang sejuk. Dia duduk belah kanan. Depends saya sebut kanan ni sebab figure ni dia mula dengan gamma ray sebelah kiri. So dia membawa kepada radio wave sebelah kanan. Ada juga dalam buku rujukan atau dalam buku-buku lain, boleh saja radio wave duduk sebelah kiri sebab dia nak susun macam tu. Dia nak susun dari frekuensi rendah ke tinggi. Depends awak tengok diagram tu betul-betul. Kita move on. So here's come the idea of black body radiation. Apa itu black body radiation? Is an idealized body, satu body lah, bahan ataupun benda, objek, that is able to absorb, yang mampu untuk menyerap all electromagnetic radiation that falls on it. So black body radiation ni apa? Satu objek okay, yang mampu menyerap semua radiasi yang jatuh ke atasnya. Radiasi tu adalah yang kita maklumkan dalam spektrum ni lah. Dia boleh serap semua. Okay, so yang tu black body, a black body punya definition. Itu maksudnya black body. Okay, a black body can also emit thermal radiation. Black body tu sendiri, nanti kita tengok apa contoh black body ada kat bawah ni.
A black body can also emit thermal radiation depending on its temperature. So black body tu sendiri, selain dia boleh serap semua jenis electromagnetic radiation, dia juga boleh pancarkan, emits. Dia boleh keluarkan thermal radiation depending on its temperature, bergantung kepada suhu black body tersebut. Kita baca je dulu, nanti saya explain ya. The radiation emitted from the radiation emitted forms a continuous spectrum and is unaffected by the nature of the black body surface. Okay, so the radiasi yang dilepaskan itu adalah dalam bentuk spektrum yang bersambung-sambung, continuous, and is unaffected, tidak bersambung, unaffected, tidak terkesan, dengan nature of the black body surface, sifat-sifat dia tu. Thus, an object emitting electromagnetic radiation which is determined by its temperature known as black body radiator. So, black body radiator ni apa? Suatu objek yang boleh memancarkan electromagnetic radiation. So, black body tadi tu apa? Black body tu adalah suatu bahan yang boleh menyerap radiation. Tapi kalau kita sebut black body radiator, maksudnya dia boleh emit electromagnetic radiation daripada objek tersebut. Yang kita akan tengok black body radiation ni kejap lagi lah, dekat bawah ni, info gallery. So tengok dekat bawah. Katalah kita ada satu situasi dekat sini, telinga yang ada lubang lah, ear cavity. The ray of light that enter the ear cavity will undergo repeated reflections. So cahaya masuk dalam lubang telinga, kemudian terpantul-pantul secara berulang-ulang kali di dalam lubang telinga tersebut. At each reflection, pada setiap pantulan, parts of the ray are absorbed. Sebahagian daripada sinar tersebut diserap oleh dinding telinga tersebut, sehingga ray keseluruhannya itu boleh diserap. So sikit-sikit dia serap, pantul sini serap sikit, pantul sini serap sikit, sampailah semua semua sinar tersebut diserap. Thus, the ear cavity acts as a black body. So, disebabkan semua cahaya tersebut diserap di dalam lubang telinga dalam situasi ni, maka kita boleh panggil this ear cavity bertindak sebagai black body, sebab dia boleh serap. Dia boleh serap semua cahaya. So cahaya kita tahu kan, apa dia panggil, dalam cahaya nampak biasa ni, yang kita cahaya matahari tu, dia panggil sebagai, mana dia, cahaya nampak, visible light. Visible light. So because of the, sekali lagi saya ulang, black body tu apa? Black body tu adalah satu benda atau objek atau situation yang boleh menyerap cahaya daripadanya. Cahaya tu one of the electromagnetic radiation lah. Kalau dia boleh serap gamma ray, dia boleh serap ultraviolet, sama maksud dia. So satu lagi, black body radiator. Black body radiator means that dia boleh radiate. Radiator ni means to emit something, radiate. So it emits electromagnetic radiation. Satu serap, satu lagi bebaskan. Contohnya lubang telinga. Kalau kita ambil satu kotak, kita tebuk lubang, kita ada complete kotak yang kita dah tutup semua lubang, kita tebuk satu lubang, kotak tu juga boleh jadi black body radiator. Black body. Kerana apabila cahaya masuk dalam kotak tu, seperti mana cahaya masuk dalam ear cavity ni, ia akan terpantul berkali-kali. Dan disebabkan pantulan tu berlaku berkali-kali, setiap kali pantulan tu cahaya akan diserap, sehinggalah semua keseluruhan cahaya diserap. Jadi lubang telinga ataupun kotak tadi tu bertindak sebagai black body. Next. So bila kita kaji, bila physicist kaji lagi,
Okay, fizisis juga dapat menerangkan tentang ibu lah. Sat lagi. Baru je ni, tak habis lagi. Pi sambung. Okay. As the temperature of object rises, apabila suhu suatu objek itu meningkat, kita dapati bahawa objek itu pula akan bertindak sebagai black body radiator. So, satu objek tu, kita panaskan dia, rupa-rupanya dia boleh bertindak sebagai black body radiator. Apa benda black body radiator? Dia akan radiate, dia akan keluarkan, emit electromagnetic radiation. Okay, ini yang disebutkan. Dan akan mengeluarkan thermal radiation of all wavelength. Dia akan mengeluarkan satu radiasi haba. Okay, dalam pelbagai gelombang. Itu yang disebutkan di sinilah. Figure 7.2 yang kat bawah ni shows a graph of radiation intensity against wavelength of three types of black bodies at different temperatures, pada suhu-suhu yang berbeza. So, dapatlah kita graf macam ni. Usually, every curve graph of the black body spectrum is narrower on its left. So, kita tengok dekat sini, curve dia ni lebih narrow di sebelah kiri, which is an area with short wavelengths and high frequency. So, bila wavelength bertambah, kita tengok dekat sini, the radiation intensity-nya juga akan bertambah. At this moment. With increasing temperature, the wavelength approaching maximum radiation intensity will also get shorter. So, apabila suhu meningkat, dikatakan bahawa panjang gelombang ataupun wavelength itu, the wavelength approaching maximum radiation intensity will also get shorter. Wavelength dia makin lama akan jadi makin pendek. Macam itulah lebih kurang ayat dia, ya. So, kalau kita nak tengok secara conclusionnya, the higher the light intensity of a black body, the more light energy it emits. So, maksudnya bila kita panaskan, ni saya cutting short lah. Okay, ni pun just introduction saja. Awak akan belajar lebih banyak lagi dekat universiti. So, conclusionnya adalah the higher the light intensity of a black body, bermaksud kalau kita tengok suatu objek tu glow dengan intensity cahaya ataupun kecerahan ke. Kalau kita tengok objek tu glow dengan satu cahaya yang sangat cerah, itu bermaksud tenaga yang dikeluarkan daripada objek tu juga tinggi. Macam tu. Okay, conclusion dekat sini. The higher the light intensity of the black body, the more the light energy emits. So, kalau tengok 3 contoh ni, thermographic image of oven heating element dengan juga 2 bulb yang dinyalakan ni, dihidupkan ni. Kalau awak tengok cahaya yang lebih cerah tu, intensitinya yang lebih tinggi, bermaksud ini menghasilkan tenaga yang lebih besar. Simple lah kan. Macam tu. Alright. So, sekali lagi, dalam part 1 ni juga kita akan menelusuri bagaimana konsep kuantum ini boleh terhasil. Dia macam sejarah sikit lah kan. Lepas tu sikit lagi kita akan tengok the formula. Kita cuba selesaikan satu soalan kaitan dengan formula lah. Okay. So, sekali lagi baca ayat tu betul. Saya cuba teranglah word by word ataupun sentence by sentence setakat yang saya boleh terangkan. So, light is an electromagnetic wave. Kita tahu cahaya adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang dihasilkan daripada getaran. Keyword dia dekat situ. Getaran apa? Electric charge. Bayangkan ada satu charge, dan charge tu apabila dia bergetar, dia menghasilkan cahaya. So, semua cahaya awak nampak ni, cahaya itu dihasilkan oleh getaran charge. Tu basic dia. Kena telan yang tu dulu. Slow. Okay. In hot object, dalam satu objek yang panas, objek yang panas,
Elektron itu bergetar. Sekali lagi, the keyword adalah bergetar. So, kita tahu dekat sini, cas yang dimaksudkan tadi. Ingat tak? The first sentence tadi bagi tahu bahawa cahaya dihasilkan oleh apa? Getaran cas. Rupa-rupanya, ayat kedua bagi tahu, electrons vibrate. So, cas dimaksudkan di sini bukan proton, bukan neutron, tetapi elektron. So, elektron akan vibrate rapidly and randomly in any direction and produce light. So in other words, kalau objek tu panas, okay, dia menghasilkan satu cahaya yang disebabkan oleh elektron bergetar dengan sangat laju, okay, dan menghasilkan cahaya. As the object become hotter, kalau objek tu jadi lebih panas, the vibration of the electron becomes more energetic. Okay. Kalau objek tu kita panaskan lagi, maksudnya elektron akan dipaksa untuk bergetar lebih kuat, okay, lebih bertenaga, dan juga akhirnya menghasilkan lebih banyak cahaya. So besi kalau kita panaskan, ataupun tungsten yang dia di dalam bulb ini, kalau kita letak voltage let's say 2 volt, okay, 2 volt, elektron pun akan bergetar, menghasilkan satu cahaya, okay, menghasilkan cahaya. Tapi temperature dia rendah lagi sebab kita letak 2 volt. Kalau kita tambah kepada 10 volt, maka apa jadi? Dia bagi tahu bahawa the tungsten become hotter. Tungsten tu menjadi lebih panas. Apa jadi? Elektron di dalam tungsten akan dipaksa bergetar dengan tenaga yang lebih tinggi, lalu menghasilkan tenaga cahaya yang lebih banyak. Macam itulah. Okay. So the electrons in a hot object will vibrate in a continuous frequency range. According to the classical theory, electron vibrate at the same frequency. Okay. Dalam fizik klasik, maksudnya fizik yang awal-awal dulu, okay, pada era yang awal fizik itu, kita faham bahawa elektron bergetar pada frekuensi yang sama. Kalau elektron bergetar pada frekuensi yang sama, dia mempunyai tenaga yang sama. Kalau ada dua elektron bergetar dengan frekuensi yang sama, elektron ni dengan elektron ni akan ada tenaga yang sama. Macam tu. Okay, dan kita tahu juga the vibration frequency, frekuensi tadi yang saya sebutkan tadi tu, yang menyebabkan getaran tadi tu, has no limit. Tak ada limit. Dulu-dululah fizik klasik bagi tahu. Thus the light energy produced by the vibration of electron can reach unlimited height value. So kalau kita kata frekuensi tu tak ada limit, dia boleh pergi sampai berapa nilai dia pun. Bila frekuensi itu tidak ada limit, bermaksud tenaga juga tak ada limit. Yang ni yang disebutkan dalam classical theory, bermaksud fizik klasik lah, fizik yang awal-awal dulu. So physics always always evolve. Okay, boleh kita akan ada kajian-kajian terbaru yang akan menyebabkan the physics itself evolve. Satu benda yang klasik kita ubah kepada satu benda yang moden. So however, dalam kes klasikal ni, bila kita buat satu eksperimen, ni saya pendekkan cerita, bila buat satu eksperimen, rupa-rupanya result eksperimen kita tu tidak konsisten. Tak konsisten dengan siapa? Dengan classical physics theory. So apa yang physics temukan awal-awal dulu, bila kita buat eksperimen, rupanya tak align, tidak selari, ataupun tak boleh nak explain. Kita buat eksperimen tak terbukti eksperimen kita tu, dan tidak menyamai teori yang berada dalam fizik klasik. Itu maksud dia. Kita buat satu kertas kerja semua, bukan kertas kerja lah, kajian semua fizisis buat. Bila fizisis baru buat dengan eksperimen yang lebih jitu, rupa-rupanya tak align, tak sama. So here's come the idea-idea inilah yang menyebabkan keluarnya suatu teori yang dipanggil sebagai quantum physics. Okay, based on the graph. Ini saya tak nak baca lah. Saya nak kena baca juga. Based on the graph of the radiation intensity against wavelength for black body radiation, the light intensity on the left side of the peak
does not continue to increase with the increase of the wave frequency predicted by the classical theory. So apa yang saya boleh faham daripada ayat ni adalah graf ni sepatutnya meningkat. Okey, meningkat. Tapi apa jadi? Peningkatan itu berlaku, kemudian berlakunya drops of radiation intensity. So tak sama macam the one that is predicted in classical theory. Okay, tengok siapa yang terlibat. Ni kalau awak belajar kimia, awak akan bertemu dengan beberapa orang physicist ataupun chemist yang ada dalam ni lah. Pertama, Isaac Newton. So Isaac Newton mula-mula perkenalkan, ni saya ringkaskan cerita. Dia memperkenalkan satu konsep cahaya, ataupun dia describe, dia memperkenalkan cahaya tu sebagai single stream of particle. Dia kata cahaya ni adalah satu jenis particle. Dia bersifat particle pada tahun 1704. Tapi apa masalah dia? Dia tak berjaya dalam menceritakan tentang light refraction. Okay, apa yang kita belajar pasal refraction hari ni rupanya Isaac Newton masa dia buat kajian tu, dia tidak dapat nak cerita fenomena light refraction tu kerana tidak dapat membandingkan laju cahaya di dalam kaca dan juga di udara. Masa tu memanglah with advancement of teknologi baru kita dapat cerita dengan lebih detail lagi lah. Pada masa tu tahun 17. So teknologi tidak se-advance, secanggih macam yang ada sekarang lah. So person kedua, Thomas Young. Kalau awak belajar dalam tajuk gelombang, kita ada Young's double slit. Inilah orang dia. So he conducted double slit experiment. Dia buat eksperimen ni, ada cahaya, kita ambil laser, lepas tu kita ada slit. Slit tu maksudnya dia satu slide kaca. Bukanlah kaca, boleh jadi kaca jugalah, ataupun ada bahan lain lah. Kita belah dia di tengah. Dia ada celah di tengah tu, cahaya masuk. Kemudian cahaya tersebut akan menghasilkan suatu image pada bahagian skrin. Itu dia panggil yang double slit. Dalam satu eksperimen dipanggil sebagai interference. Okay. Dan apa yang Thomas Young dapat? Dia dapat membuktikan atau menunjukkan cahaya adalah gelombang. Tu dia. Isaac Newton, tengok kat sini, menceritakan bahawa cahaya adalah dalam bentuk partikel. Selepas pada tu datang Thomas Young buat satu eksperimen. Dia kata, rupanya dia dapat tahu bahawa cahaya adalah suatu gelombang. Partikel ke gelombang. So dekat situ ada percanggahan dekat situlah. Newton cakap cahaya ni partikel. Datang Thomas Young buat eksperimen. Rupa-rupanya dia dapat tahu cahaya adalah gelombang. Tapi Young ni masa hidup dia tidak dapat nak explain the radiation spectrum produced by black body. Dia dapat idea dah black body, tapi dia belum dapat buktikan. Okay. Kemudian John Dalton ni dalam kimia pun awak ada belajar. Dia perkenalkan satu konsep atom. Dia kata semua metal dalam dia tu mesti ada atom. Okay. Dan dalam kimia ada banyak awak belajar atom ni sifatnya apa, tak boleh dibelah, tak boleh dipisahkan. Dia kata semua elemen yang sama mempunyai atom yang sama. Contohnya copper dia ada atom yang sama. Copper yang duduk di sana ke, duduk di Kuala Lumpur ke, copper yang duduk di Amerika ke, asalkan dia copper, dia ada atom yang sama. Macam tu lebih kurang. And then he unable to explain the light spectrum produced by atom. Dia pula tak dapat nak explain bagaimana spektrum cahaya dihasilkan oleh suatu atom. Ini tak apalah. Okay. Seterusnya apa jadi? J.J. Thomson juga dalam kimia. J.J. Thomson memperkenalkan bahawa dalam atom, bukan atom yang paling kecil. Dalam satu meter tu bukan ada satu yang dipanggil sebagai atom tu, bukan atom paling kecil. Dalam atom tu ada lagi dipanggil sebagai subatomic particle. Satu partikel di dalam atom dipanggil sebagai
elektron. So bila dia dah tahu bahawa hadirnya elektron ataupun adanya elektron dalam atom, dia buat eksperimen yang mengkaji sifat-sifat elektron. J.J. Thomson ni dia J.J. Thomson ni dia jumpa elektron. Bukan dia jumpa lah, dia buat eksperimen dan dia namakan that thing yang dia jumpa dalam eksperimen tu as electrons. Okay, next ada lagi 4 orang. Max Planck. Max Planck pula dia termasuk dalam kategori kuantum dah. So this is all 4 persons, okay, 4 incredible persons that berada dalam suatu teori dipanggil sebagai classical theory. So cukup cerita classical theory ni. Muhammad Zahin Qayyim, pelan sikit Muhammad Zahin Qayyim. Okay, datanglah satu quantum theory. Kenapa datang quantum theory? Bila fizisis yang baru-baru ni, bukan barulah, bila era moden dah datang, kita buat eksperimen, rupanya eksperimen tu tak mampu menceritakan apa yang diceritakan dekat sini. Something wrong, something yang tak klik dengan teori-teori yang ada sebelum ni. So, siapakah orang-orangnya? Yang pertama, Max Planck. Max Planck introduced the concept of quantum, memperkenalkan suatu perkataan dipanggil sebagai quantum. Yang ni kalau awak tengok dalam Avengers, tengok dalam Doctor Strange ataupun dalam Ant-Man. Okay, banyaklah filem-filem sekarang berkaitan dengan quantum ni. Okay, yang tu awak boleh tengok sendirilah. Introduce the concept of quantum. Apa maksud quantum? Discrete energy, tenaga yang dalam satu, macam mana nak cerita? Nanti kita ceritalah apa maksud discrete energy ni. Okay, pada tahun 1900. So dekat sini barulah Max Planck dapat menceritakan bahawa electromagnetic wave emitted by a black body is in discrete form known as quantum energy. Dia beritahu bahawa suatu black body tu dia akan memancarkan gelombang, okay, dan dia berada dalam satu bentuk discrete yang dipanggil sebagai quantum energy ataupun tenaga kuantum. So tenaga yang disebut tadi tu is directly proportional, berkadar terus dengan wave frequency. Dia kata kalau frekuensi tinggi, maka tenaga kuantum yang dihasilkan juga tinggi. Itu maksud dia. And the intensity of the radiation is low for the high frequency wave. So dia kata kalau gelombang itu, Max Planck beritahu kalau gelombang tu ada frekuensi yang tinggi, maka radiasi yang dihasilkan juga rendah. Ataupun intensity of radiation tu juga rendah. Okay? Banyak ayat-ayat ni. Nak kena hafal ke semua ni? So this is all ceritalah macam story. Macam mana kita nak belajar ke arah modern physics tu. Apakah situasi-situasi yang berlaku. Kita tengok flow dia. So here's come Albert Einstein. Selepas Max Planck, Albert Einstein memperkenalkan suatu term yang dipanggil ataupun konsep dipanggil sebagai photon. 5 tahun selepas itulah. Apa itu photon? Photon energy is directly proportional to the light wave frequency. So dia macam nak menceritakan ataupun improve Max Planck punya penceritaan. The Einstein quantum theory of light was successful in explaining the characteristic of the photoelectric effect. Yang ni awak akan belajar dalam 7.2. Tak apa, yang ni kita boleh abaikan dululah. Nanti 7.2 saya cerita apa itu photoelectric effect. Okay, dan photoelectric effect ni memang tidak boleh diceritakan menggunakan classical theory. Kalau guna fizik biasa ni memang tak logik lah, tak kena. Ada something yang deviate ataupun cannot be proved by classical theory. Neil Bohr, orang ketiga, Neil Bohr juga dalam kimia, saya percaya. Neil Bohr mengkaji berkenaan dengan hydrogen atom. Okay, hydrogen atom. Rupa-rupanya dia kata hydrogen atom ni menghasilkan line spectrum.
Bukan continuous spectrum tapi line spectrum. Nanti kita akan tengok ini bentuk line spectrumnya. Niels Bohr dia dapat jumpa yang ini, bukan yang ini, bukan continuous spectrum. Okay, dia jumpa yang berkaitan dengan hydrogen atoms. So he found out that the electron in an atom orbits around its nucleus on certain shells only. Dia kata elektron ni memang mengorbit nukleus pada petalanya sendiri ataupun petala-petala yang tertentu. Dalam bahasa Melayu saya rasa petala and shell. The transition of electron from higher energy level to lower energy level emits photon. Dia kata kalau kalau elektron itu datang daripada higher energy level dan jatuh kepada lower energy level, ia akan menghasilkan atau membebaskan foton. Kita tengok gambar rajah ni kan. Yang ni dalam nanti awak belajar kat universiti. Elektron ni kita belajar, dia duduk di kalau kita punya teori biasa kan, elektron duduk dekat petala masing-masing. Okey. Tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah elektron tu dia boleh jump to the excited state. Dia boleh pergi dekat petala lain, naik ke petala lain atau turun ke petala lain. Okay, macam mana? When an atom absorbs energy, apabila kita pastikan atom tu menerima tenaga, okay, maka elektron tu akan bergerak kepada excited state. Boleh tengok dekat sini. Dia bergerak, whether dia turun atau naik, dia akan sentiasa menghasilkan photon. When an atom emits a photon of light, it returns back to original ataupun ground state-nya. Dia jatuh balik kepada ground state-nya. Yang ni awak akan belajar lebih lanjut lagi lah nanti. So awak dapat tahu benda baru bahawa elektron dia tak duduk di tempat dia saja. Bila kita bagi tenaga pada dia, maka dia boleh berpindah petala. Nanti awak belajar dalam kimia, saya rasa dalam matrikulasi dia ada 2p1, 4p2, ada banyak lah. Sabar nanti awak tengok video ni, bila awak masuk matrikulasi benda tu akan terbukti benar lah. Awak akan belajar bahawa elektron dia ada petala-petala dia dan dia boleh pergi kepada excited state, boleh turun kepada ground state. Macam ni elektron ni lah. Ni ground state dia boleh pergi kepada excited state. Dia masuk petala lain, dia naik ke petala lain. And finally, Louis de Broglie introduced the hypothesis on the wave nature. Last kali, apa yang de Broglie buat, dia summarize, dia tengok kajian semua dan dia yang menamatkan pencanggahan bahawa tengok pencanggahan dalam classical theory. Isaac Newton kata cahaya adalah suatu dalam bentuk partikel, tapi Thomas Young bagi tahu cahaya adalah dalam bentuk gelombang. Last kali siapa yang dapat manfaat dia? Louis de Broglie summarize that by experiment. Bila dia buat eksperimen, beliau membuktikan bahawa this one, a concept ataupun an idea of wave particle duality. Kita rupa-rupanya cahaya, okay, dan all subatomic particle, cahaya, all subatomic particle ni maksudnya proton, neutron, elektron. Ada sifat apa? Ada dua sifat. Kadang-kadang dia sifat wave, kadang-kadang dia sifat light. Saya sebut kadang-kadang tu sebab nanti kita belajar lebih lanjut lagi lah. Okay. Ada masa dia jadi menunjukkan sifat wave-nya, ada masa dia tunjukkan sifat partikelnya. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi. So Louis de Broglie dia buat eksperimen, dia kaji balik dan dia dia sambungkan jalan cerita antara Isaac Newton dengan Thomas Young. Semua ni orang hebat ni, semua dapat Nobel Prize. Okay. So I guess that's it untuk part 1. Dalam part 1 ni saya cuma cerita dan perkenalkan pada awak berkaitan dengan berkaitan dengan bahawa kalau satu objek tu
dia boleh bertindak sebagai black body atau black body radiator. Okay. Kemudian awak belajar bahawa ada something wrong dengan teori ataupun classical physics. Okay. Dan yang kemudiannya diceritakan semula ataupun dibuktikan dalam quantum theory. Okay. Contohnya macam kita baru tahu bahawa elektron sebenarnya dia ada ground state dengan excited state. So, kita boleh excitedkan dia naik ke petala lain dan menghasilkan foton atau membebaskan foton. Okay. So nanti the next part saya akan tunjukkan dan ceritakan yang tenaga kita duk sebut-sebut tu, tenaga tu macam mana dan macam mana kita nak kira tenaga tersebut. Okay, nanti kita tengok formula ni dalam part tu. Itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.